Baiklah, untuk kita meneruskan lagi Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, kita nak membawakan perbincangan mengenai satu inisiatif yang telah pun dilancarkan oleh pihak kerajaan kita, iaitu Bitara Madani. Yang mana Bitara Madani ini ada dua perkara yang dilakukan di bawah projek ini. Pertama adalah menaik taraf fasiliti daif di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga memperluas pelaksanaan gerai madani. Tapi pada hari ini kita nak bercakap dan juga memperincikan mengenai menaik taraf fasiliti daif di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Kauselyah Jumal, iaitu pakar perubatan kesihatan awam KKM, bersama dengan saya menerusi talian Google Meet. Selamat pagi, Doktor. Doktor, selamat pagi. Doktor, selamat pagi. Jadi kalau saya dapat terangkan sedikit mengenai projek Bitara Madani ini, yang mana Bitara Madani akan menumpukan inisiatif menaik taraf fasiliti daif di bawah KKM sebanyak 436 fasiliti dan juga klinik kesihatan akan melalui penambahbaikan menjelang akhir tahun ini. Jadi kita nak tahu jugalah menerusi perspektif doktor, apakah yang telah pun dilakukan dan juga apakah perkembangan Bitara Madani yang memperkasakan sistem kesihatan ini. Kalau doktor sudah pun bersedia bersama dengan saya. Doktor, selamat pagi. Doktor, selamat pagi. Okey, tidak mengapa. Tetapi kalau kita nak bercerita tentang Bitara Madani ini, projek-projek Bitara Madani ini sentiasa mendukung Rukun Malaysia Madani yang menggunakan pendekatan the whole of government. Jadi ada tiga tumpuan sebenarnya kalau kita nak memperincikan lagi tentang projek Bitara Madani ini. Pertama adalah kos yang rendah. Pelaksanaan projek di bawah Bitara Madani ini menggunakan kos yang rendah. Yang kedua, pelaksanaan penyelesaian segera. Dan yang ketiga adalah penggunaan sumber sedia ada. Jadi sehingga kini di bawah KKM ini ada 436 klinik kesihatan yang dinaik taraf di bawah inisiatif Bitara Madani. Jadi kalau Dr. Kauselyah Jumal sudah pun bersedia dengan saya pada pagi ini untuk kita memperincikan lagi apakah gerak kerja yang dilakukan. Doktor, kalau doktor sudah pun bersedia? Ya, selamat pagi Encik Rizwan. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Doktor. Jadi Doktor, sehingga kini apakah perkembangan projek Bitara Madani yang menaik taraf 436 fasiliti dan juga klinik kesihatan di seluruh Malaysia, dan juga apakah tanggungjawab di bawah Doktor terhadap projek Bitara Madani ini? Ya, Encik Rizwan. Selamat pagi, dan saya Dr. Kauselyah Jumal, pakar perubatan kesihatan awam di cawangan kesihatan primer, bahagian pembangunan keluarga. Tanggungjawab saya basically untuk membuat perancangan, pembangunan dan pelaksanaan polisi perkhidmatan serta program di klinik kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya dipahamkan untuk bicara Madani pada pagi ini khusus untuk kesesakan di Jabatan Kecemasan lah. So bagaimana klinik kesihatan, peranan klinik kesihatan dalam menangani kesesakan di klinik kesihatan. Jadi doktor, tumpuan diberikan kepada kos yang rendah, pelaksanaan penyelesaian segera dan juga penggunaan sedia ada. Jadi sehingga kini apakah penambahbaikan ataupun inisiatif yang telah pun dilakukan bagi melaksanakan secara keseluruhan projek Bitara Madani di bawah KKM? Okey, dalam program Madani ini banyak inisiatif telah dilaksanakan di klinik kesihatan. Salah satu inisiatif yang Encik Rizwan cakap tadi mengenai klinik yang naik taraf. Dan juga saya pula, bahagian sektor kami pula melihat kepada inisiatif menangani kesesakan di hospital, di Hospital Jabatan Kecemasan Kerajaan. So kami pada tahun 2008 lagi, perkhidmatan pelanjutan waktu operasi di klinik kesihatan telah dilaksanakan di 14 klinik kesihatan. Ini tujuan semasa melaksanakan klinik kesihatan extended hours ni untuk menangani kesesakan di Jabatan Kecemasan, di mana klinik yang tadi dikenal pasti terdapat di hospital kerajaan yang ada beban kerja tinggi di Jabatan Kecemasan lah. So waktu operasi yang dilanjutkan adalah dari 5 petang hingga 9:30 malam, dari hari Isnin hingga Jumaat, dan pada hari Sabtu 9 pagi hingga 1 tengah hari.
pada hari Ahad dan cuti umum di klinik kesihatan ditutup. Doktor, mungkin doktor boleh jelaskan situasi yang berlaku di semua klinik kesihatan, terutamanya di bahagian kecemasan, kalau nak dibandingkan dulu, selepas dan juga semasa projek ini sedang dijalankan. So untuk maklumat juga, terkini terdapat sebanyak 52 klinik kesihatan menjalankan perkhidmatan extended hours ataupun pelanjutan waktu operasi di klinik kesihatan, di mana mengatakan yang projek dalam inisiatif ini kita laksanakan di 6 klinik kesihatan, di 3 klinik kesihatan di KK Bandar Bawah Tali di Kelang, KK Taman Ehsan di Gombak dan KK Ampang di Hulu Selangor. Manakala di Perak, klinik kesihatan Greentown, di Johor, klinik kesihatan Mahmudia dan di Kuala Lumpur, di klinik kesihatan Kuala Lumpur. Di mana waktu operasi dia, waktu biasa 8 hingga 5 petang dan kita lanjutkan sampai 9.30. Dan ini beroperasi untuk 7 hari seminggu, termasuklah cuti Ahad sampai 9.30 malam. Ini bagi menangani kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital Kerajaan, di mana tinjauan ringkas yang telah dibuat di Klinik Kesihatan Botanik yang telah melaksanakan projek rintis di bawah inisiatif Madani ini menunjukkan sebelum inisiatif ini kedatangan seharian adalah 180 hari dan kini meningkat kepada 300 hingga 500 pesakit pada hari Sabtu atau Ahad dan cuti umum. Dan juga pada hari biasa 60 pesakit sebelum projek, sekarang meningkat double lah 120. Ini menunjukkan penggunaan oleh pelanggan rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan di klinik kesihatan telah meningkat, dan juga inisiatif ini telah membantu rakyat untuk menggunakan perkhidmatan mendapatkan di klinik kesihatan. Dan juga perkhidmatan yang disediakan pada masa waktu biasa di klinik kesihatan adalah perkhidmatan Jabatan Kesakit Luar, di mana perkhidmatan ini untuk non-communicable disease macam diabetes, hypertension, communicable disease. Kita juga ada perkhidmatan klinik ibu dan anak, dan aktiviti yang dilaksanakan adalah aktiviti promosi, saringan, imunisasi, perkhidmatan makmar, radiologi, dan juga kepada kes-kes cemasan yang distabilize di klinik kesihatan dan juga dimerujuk kepada hospital kerajaan supaya dapat perkhidmatan yang lanjutlah. Doktor, pastinya inisiatif ini tidak akan berjaya jika tidak ada kerjasama daripada pihak masyarakat. Untuk mengurangkan kesesakan di klinik, pastinya pihak masyarakat juga harus bekerjasama. Jadi, di pihak masyarakat, apakah guideline ataupun kes-kes yang boleh hadir ke klinik kesihatan selepas waktu pejabat, terutamanya untuk mengelakkan kesesakan ini terjadi, Doktor? Ya. Actually, pastinya di klinik kesihatan kita terima semua klinik kesihatan, kes yang kritikal, non-kritikal. Kalau kritikal, kita stabilize pesakit itu, diperlukan rujukan lanjutan, kita akan rujuk kepada klinik hospital yang terdekat. Klinik kesihatan yang selepas waktu pejabat, perkhidmatan. Mana-mana pesakit datang, kita tak ada perkhidmatan. We akan memberi rawatan dan depends on the komplikasi pesakit lah, ataupun seriousness of pesakit. Then perlukan rujukan ke hospital, kita akan rujuk. Kalau tidak, kita memberi rawatan di klinik kesihatan. Doktor, selain daripada mutu perkhidmatan yang semakin baik setelah projek ini dilaksanakan, apakah faedah lain yang bakal diperoleh selepas kejayaan keseluruhan projek Bintara Madani ini kepada KKM khususnya, Doktor? KKM sepatutnya basically dengan ada inisiatif ini peruntukan tambahan peruntukan perjawatan, ini akan memberi lebih untuk KKM merancang dan menyediakan perkhidmatan yang sewajarnya kepada rakyat lah. Terakhir daripada saya, apakah mesej yang ingin doktor sampaikan kepada masyarakat? Mesej saya, rakyat atau pelanggan yang pergi klinik pasti memilih dan memperkasakan perkhidmatan kesihatan diri sendiri supaya sihat sepanjang hayat. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Kausel Hajwal, Pakar Perubatan Kesihatan Awam KKM, dalam memberikan dan juga memperincikan berkenaan dengan projek Bintara Madani memperkasakan sistem kesihatan. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih. Okey, itu dia berkaitan dengan projek Bintara Madani, dan sekarang kita akan ke